Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat anak-anak sekalian. Kita bertemu lagi dalam episod pada kali ini, iaitu Pendidikan Tauhid Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, iaitu pelajaran 4 Darjah 2, Sifat-sifat yang harus atas Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya, cikgu nak ucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru yang telah berkongsi slide ini untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Slide ini daripada guru-guru Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, di bawah pengumpulan BBM, bahan bantu mengajar, di Telegram, insyaAllah. Baiklah, anak-anak, kita rujuk pada slide ini. Pertamanya, sebelum kita mulakan kelas kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz Bismillah, agar sesi pembelajaran kita pada hari ini dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya, insyaAllah. Dan juga cikgu doakan anda semua kekal berada dalam keadaan sihat, berjaya jadi anak yang soleh, soleha, insyaAllah. Okey, kita nak sambung. Tajuk kita hari ini, sifat yang harus atas Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh rujuk kitab tauhid anda, pelajaran 4. Baiklah, yang pertama kita tengok pengertian dahulu. Kalau kita tak tahu artinya, maka ianya sulitlah untuk kita teruskan sesi pembelajaran kita. Baik anak, apakah yang dikatakan sebagai pengertian? Di sini dinyatakan iaitu boleh sahaja Allah menjadikan sesuatu atau boleh tidak menjadikan mengikut kehendaknya. Bermaksud dekat sini, segalanya adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah menginginkan jadi kun fayakun, maka jadilah ia. Jika Allah berkehendakkan hujan turun, maka turunlah hujan. Sekiranya Allah tidak berkehendaki hujan turun, maka tak hujanlah. Mungkin panas dan sebagainya. Contohnya lain, anak-anak, Ali, dia membaca doa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Tuhan pentadbir sekalian alam, berikanlah aku kejayaan dalam SPM agar dapat 10A. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan, maka Ali dapatlah 10A. Tetapi sekiranya Allah tak mengizinkan Ali, mungkin sebab Ali tak usaha dan sebagainya, maka dia tak dapatlah 10A. Nampak tak dekat sini? So, pengertian dari tajuk ini ialah boleh sahaja Allah menjadikan sesuatu atau boleh tidak menjadikannya mengikut kehendaknya. Bila Allah berkehendak, ianya jadi, maka jadilah. Bila Allah tidak berkehendaki, maka ia tak jadilah. Contoh lain, anak-anak, bila Allah tentukan, maka Ali dapat rezeki ini, dia dapatlah. Kalau kata buka rezekinya, maka bukalah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala kata Abu panjang umur, maka panjanglah umur dia. Bila Allah tak izinkan, maka pendeklah umurnya. Begitulah. Kita semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena banyaklah memohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Seterusnya, anak-anak, yang dikatakan sifat harus Allah ada satu. Apa dia? Kita tengok dekat sini, iaitu harus Allah menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya. Jelas? Cerita tentang makhluk. Bila Allah berkehendaki, maka Allah harus menjadikan makhluk, atau jika Allah tidak berkehendaki, maka ia tidak menjadikannya. Contoh, contohnya tentang baby dalam perut. Jika Allah izinkan, terjadilah, lahirlah. Sekiranya tak diizinkan, maka tak lahirlah ke dunia. Macam itulah contoh. Apa lagi? Tentang manusia. Jika Allah izinkan hidup, hiduplah. Jika Allah tak izinkan, maka tak dapatlah hidup lebih lama. Contohnya begitu. Jelas ya, anak-anak? Ini tentang kejadian makhluk. Makhluk adalah manusia, haiwan juga adalah makhluk, tumbuh-tumbuhan pun adalah makhluk, malaikat. Faham? Baik, seterusnya, hukum. Apakah yang dikatakan sebagai hukum? Hukumnya tidak wajib atau tidak mesti Allah Subhanahu Wa Taala untuk
membuat atau tidak membuat sesuatu. Sebab hari ni kita belajar sifat. Sifat apa tadi? Kita ulang sikit. Tajuk kita adalah sifat harus. Bermakna bila sifat harus ini, kalau kata Allah nak buat, jadilah. Kalau Allah tak nak buat, tak apa. Sebab apa? Sifatnya sifat harus. Tapi kalau wajib, kenalah buat. Jadi kita tengok dekat sini, hukumnya apa? Tidak wajib atau tidak mesti. Tidak mesti apa? Tidak perlu. Boleh jadi ya ataupun tidak. Okay. Allah untuk membuat atau tidak membuat sesuatu. Membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu maksudnya macam mana? Izinkan jadi atau tidak. Macam tadi cerita hujan, macam tadi cerita rezeki. Kalau kata Allah izin, jadilah. Kalau kata Allah tak nak berkehendaki, maka dia tak jadi. Jelas ya anak-anak? Okay, seterusnya. Contoh. Ni contoh tadi. Harus Allah menjadikan sesuatu dalam dunia ini seperti hujan, panas, ribut dan sebagainya. Faham tak? Okey, ceritanya dekat sini Allah menjadikan sesuatu dalam dunia ini. Contohnya apa? Hujan, panas, ribut petir, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Tetapi hukumnya adalah harus. Bermakna jika Allah tentukan, contoh dekat Brazil hujan lebat dan banjir, jadilah. Lepas hari 2 Allah kata okey, susutlah banjir jadi panas pula. Itu. Okey, ataupun Allah kata tak izinkan dekat Johor Bahru tak hujan, tempat lain hujan. Contoh. Okey, itu namanya harus. Okey. Okey, atas kekuasaan Allah yang tentukan boleh jadi ke tidak. Okey, faham? Okey, seterusnya. Contoh. Harus Allah menjadikan seseorang itu kaya atau miskin. Boleh jadi dia kaya, boleh jadi dia miskin. Kenapa dia kaya? Mungkin dia usaha lebih. Kenapa dia miskin? Mungkin sebab dia dah usaha, tapi Allah nak bagi dia peringatan supaya dia lebih memohon kepada Allah. Contoh. Ini adalah kekuasaan Allah. Faham? Okey. Seterusnya, contoh yang lain. Harus Allah menjadikan seseorang itu sihat ataupun sakit. Nampak? Demam, baik pula. Sakit kepala ke dan sebagainya. Itu contoh kesihatan. Okey, seterusnya. Harus Allah menjadikan seseorang itu beriman ataupun kafir. Kalau kita dijadikan orang beriman, kita kena buktikan lah kita dah dapat peluang tu. Apa dia? Solat, baca Quran, zikir, sedekah contoh. Kalau kafir, sampai bila dia nak jadi kafir begitu? So dia kena kembali kepada jalan yang lurus. Dia kena usaha cari jalan lurus. Faham? Okey, seterusnya. Contoh yang lain. Harus Allah menjadikan seseorang itu taat ataupun derhaka. Ini bab taat ini apa dia? Taat ini ikut perintah Allah SWT. Derhaka boleh jadi dia tak ikut perintah Allah SWT. Faham Okey, tak ikut perintah Allah macam mana? Contoh dia minum arak, dia buat maksiat dan sebagainya. Itu contoh. Okey. Ni dalilnya dalil nakli. Boleh baca surah. Okey, boleh baca surah berikut ayatnya 68. Okey, baik. Ni artinya. Seterusnya, ini dalil aklinya. Okey, anda boleh baca. Ada beberapa dalilnya. Okey, cikgu ambil satu saja. Allah tidak wajib menjadikan makhluk dan tidak menjadikannya. Kalau Allah izin, awak nak jadikan, jadilah. Kalau tak, taklah. Okey, dalil akli ini ada beberapa dan juga dalil nakli yang dah boleh rujuk kepada kitab. Ni artinya dan Tuhanmu menciptakan apa yang direncanakan berlaku. Direncanakan ni diaturkan. Okey, yang telah di planning, dirancang berlakunya, dan dialah juga yang memilih setiap dari makhluknya untuk sesuatu tugas atau keutamaan dan kemuliaan. Okey. Ni dia dalil nakli. Yang 11 ini adalah dalil akli. Boleh rujuk pada kitab. Ni pun sama dalil. Ya anak-anak,
Boleh rujuk kitab anda ada 2 dalil akli. Baik, kita sambung sikit je lagi. Baik, ni dalil akli yang ketiga. Okey, habis. Cukup sampai di sini. Okey, last kali kita dengan dalil akli dan nakli. Baiklah, dalil akli yang terakhir ini, okey. Harus atau boleh sahaja Allah mahu menjadikan atau tidak mahu menjadikan makhluk. Ni yang tadi itulah. Okey, ini semua pilihan daripada Allah Subhanahu Allah Taala. Okey anak-anak, cikgu doakan anda semua terus jadi anak yang soleh-solehah, cemerlang. Okey, terima kasih sudi kita mengikuti sesi pembelajaran pada hari ini. Cikgu doakan anda semua berjaya jadi anak yang soleh-solehah, berjaya dalam pelajaran. Kita akan sambung penerangan lebih lanjut, dan juga tugasan-tugasan anda di grup WhatsApp masing-masing. Sekiranya ada persoalan, boleh kemukakan kepada guru-guru anda, insya-Allah. Baiklah, cukup sampai di sini. Kita akan sambung pada sesi yang kedua pada akan datang, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.